Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya nak bercerita tentang satu model untuk kita kata ionic conductivity menggunakan ion hopping mechanism. Nama dia adalah Anderson-Stewart model. Okey. Yang kita kata boleh menjelaskan tentang ionic hopping conductivity. Okey, ionic hopping mechanism dalam conductivity. So ionic hopping saya dah cerita sebelum ni, boleh rujuk pada video yang lepas. So Anderson-Stewart model ni dia cerita okey, kita pergi pada basic mechanics. Okey, seperti mana kita tahu kalau satu objek tu nak move daripada one place to one place, dia memerlukan work untuk bekerja kan, and we know work FD dari certain distance equal to delta KE, right? Differences in terms of kinetic energy. So maksudnya kita memerlukan certain energy untuk kita bergerak pada satu tempat kepada satu tempat yang lain. So persoalan sekarang ni, ion ni nak bergerak, nak hop daripada satu tempat ke satu tempat lain, dia memerlukan energi juga. So apa term yang dipakai, energi apa? So dipanggil sebagai activation energy. Okay. Mungkin ada yang pernah dengar activation energy ni, cuma saya nak pergi pada deeper understanding on activation energy, fokus pada gelas punya sampel. Okey, untuk activation energy ni, Anderson-Stewart model ni dia menganggap bahawa uh, untuk satu ion yang bergerak pada satu tempat dia memerlukan activation energy yang mana it is a sum of first sum of uh, binding energy EB, static binding energy. Second is strain energy ES. Okay, kenapa dia kata untuk satu ion ni hop daripada satu tempat ke satu tempat lain? Okay, saya bagi contoh. Contohnya kita sketch lebih dalam lagi. Sebab itu kita sketch macam sangat-sangat apa kita kata surface. So, kita sketch lebih dalam. Okay. So ni contohnya. Contoh je sebab saya pun tak berapa ingat geometrical punya part of it. So sorry. Okay. So saya bagi contoh. Okay, contoh sini ada Li plus. And Li ni dia punya dia nak, contohnya Li ni, okay, saya bagi contoh. Contoh Li plus ni adalah ion yang nak bergerak. So Li ni contohnya dia dah masuk dekat contohnya kat sini oksigen ni dah belah pada tempat lain. So dah ada vacancy kat sini. So bila dah ada vacancy kat sini, Li masuk kat sini, dah jadi Li plus masuk kat sini. So bila Li plus dah masuk kat sini, okey, saya bagi contohnya dia dah masuk kat sini. Okey. So kat sini, bila Li masuk kat sini, dia tak jadi ionic bonding. Dia sebenarnya ada isu lah sebenarnya, sama ada jadi ionic bonding ataupun tak. Tapi lebih selamat untuk, di sana ada isu, dia dah cerita dah dalam ni. Tapi kalau untuk ion hopping ni, dia kata at first it must be ionic bonding. Sebab kita belajar juga kan, apa ni, bila ada kita kata plus and minus, it must be ionic bonding. Tapi kat sini dia jelaskan bahawa it must dia boleh jadi partially bond. Sebab apa? Sebab lithium ni dia nak hopping je. Dia bukan nak duduk kat situ. Dia bukan network, dia bukan sebahagian daripada gelas network tu sendiri. Kita tahu ni former kan gelas network tu. So dia adalah tugas dia nak hop je. Jadi requirement energy pun berbeza. So bila macam tu dia adalah partially covalent. So bila dia partially covalent, maka untuk dia hop daripada tempat ni ke tempat seterusnya, contohnya di sini oksigen dah belah di tempat lain, dan oksigen kat sini pun pergi kat sini dipenuhi. So maka dia nak hop dari satu tempat, kawasan 1 ke kawasan 2 ni dia nak hop, dia perlu melepaskan ikatan dia, bonding dia dengan compound ni. Bila dia nak melepaskan ikatan dia dengan compound ni, maka dia perlu melepasi binding energy. Okay, so sebab itulah memerlukan first binding energy. Okay, and then second, apa kepentingan strain energy ni?
Okey, kepentingan strain energy ni sebab kita tahu gelas network ni very random. Okey, so dia suggest bila very random, so untuk satu-satu ion tu hop, okey, contoh nak gerak pada sini ke sini kan, hop daripada side ni pada side sini, maka dia akan lalu interstitial punya space. Tapi dalam interstitial space tu, dia tak semestinya, sebab kita tahu lithium ion ni dia ada dia punya apa space, bukan space, kita kata besar dia sendiri. So untuk diameter dia ni masuk lalu interstitial space ataupun doorway, so dia memerlukan dilation. Memerlukan dilation of space, ruang. Maksud ruang tu kena besar untuk bagi dia lalu. So bila macam tu, maka peranan dia juga untuk membuka jalan. So dia yang akan buatkan jalan dia untuk dia lalu. So bila nak buka jalan, maka semestinya dia akan menghancurkan beberapa struktur gelas network ni. So bila dia nak menghancurkan gelas network punya struktur ni, maka berlakulah deformation. Sebab itulah deformation itulah menyebabkan berlaku strain. So itulah dipanggil sebagai strain energy. So semua boleh tengoklah dalam paper ni dia tunjuk, okey. Okay. So nampak sini electrostatic binding energy will be related to the, kita kata dilation punya radius, okay. And then kalau boleh tengok juga dekat mana saya nak tunjuk strain energy, okay. Strain energy nampak dia bergantung kepada G ni, shear modulus. So menunjukkan bahawa elastic punya properties pun boleh affect kepada activation energy. Okay, seperti mana kita tahu, bila contohnya shear modulus tinggi, okay, maka kemampuan dia untuk resist, kita kata uh, strain akan lebih tinggi kan. So bila kita kata dia punya modulus dia tinggi, maka akan susahlah untuk lithium ni, ion ni nak pecahkan struktur network tu. Bila susah nak pecahkan, maka energy pun makin bertambah. Requirement energy untuk dia hop pun lagi bertambah, activation energy tu. Maka conductivity akan rendah. Okay. So bila contoh modulus tu rendah, maka lagi senanglah untuk ion ni hop, sebab senang dia nak pecahkan untuk deform structure tu. Maka bila macam tu activation energy rendah, maka mudahlah dia untuk dia bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So menarik sebenarnya untuk kita kaji, dan menariknya dalam paper ni pun dia jelaskan macam mana nak kira. Okay, boleh nampak macam mana nak kira, kita tunjuk. Okey, kat sini dia boleh tunjuk macam mana nak kira. Okey. So itu saja menjelaskan tentang ion hopping ni, macam mana dia punya pergerakan dia will be, first dia mesti melepasi kita kata bonding dia dengan atom yang lain, and then lepas dah binding dah jadi free ion tu, lepas tu baru dia boleh bergerak. Tapi nak bergerak tu dia kena buka jalan dia. Dia tak boleh macam terus bergerak, dia kena buka jalan sampai dia boleh muat tempat tu. So dia memerlukan strain energy untuk deform beberapa glass network structure. Okay, so sekian sahaja. Kalau ada apa-apa nak komen, boleh komen. Assalamualaikum.